Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi muslimin muslimat dirahmati sekalian. InsyaAllah pada pagi mulia ini kita akan dengar ceramah akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Yusri bin Abdul Karim atas tajuk Rahsia 7. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdaniha wa sifaiha wa nur absariha wa diya'i wa sallimu tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini dapat sama-sama, alhamdulillah, kita menghidupkan pagi kita dengan menunaikan salat subuh secara berjemaah. Dan kita doakanlah moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita untuk sentiasa melakukan ibadat solat ini secara berjemaah, lebih-lebih lagi solat subuh ini. Dan alhamdulillah sekali lagi tuan-tuan sudah jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, di samping kita menunggu gerai-gerai nasi emak dibuka, nak tunggu roti canai nak dibuka, kita buat dulu santapan rohani pada pagi ini, alhamdulillah. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih dan amat berbangga dan berbesar hati di atas undangan daripada pihak masjid negeri ini. Moga-moga dapat sama-sama kita ambil manfaat. Ya, muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin ada di tangan tuan-tuan itu ada sedikit risalah ni, rahsia 7. Ya, rahsia 7. Sebab saya dalam kuliah saya suka bagi hand out macam ni. Nah, kadang-kadang kita nak sampai tak cukup masa, mungkin ataupun balik di rumah nanti boleh tengok-tengok, nak buat besar-besar, tebal-tebal. Orang Melayu ni dalam kaji selidik, satu hari baca buku 1 baris. Bayangkan ni, satu hari baca buku 1 baris. Itu kajian baca buku, belum lagi kajian baca Quran. Nak baca Quran silap-silap 1 hari 1 huruf. Sembang kat kedai kopi 1 hari 15 juzuk, kalau boleh dijuzukkan. Jadi saya buat langkah dulu tebal-tebal, saya tulis kitab tebal-tebal. Ya, sebab saya melihat pada alim-alim ulama dulu, dia banyak mengarang-mengarang. Ya, dengan kesibukan Allah beri kekuatan. Jadi saya nak mengarang ni tebal-tebal banyak pun, yalah, tak ada kemampuan. Jadi saya buatlah nipis-nipis macam ni. Tak silap saya ini yang ke-6 risalah saya. Dan insya-Allah akan keluar pula kelebihan terapi melalui Asmaul Husna, ya, yang cuba saya lepaskan, cari-cari rujuk-rujuk dalam kitab-kitab muktabar, ya. Dan orang kita pula kalau nak buku di pasaran, saya tengok mahal harganya, mahal ni. Ya, hari semalam baru beli satu buku Jawahirul Mahub di Marwilih, saya pergi beli. Saya tengok-tengok buku tu mahal. Ya, sebab apa saya kata mahal? Sebab bila saya pergi ke kedai kereta, saya sampai kedai kereta tu, ada kawan saya meniaga kereta import ni. Saya kata ni kereta, dia kata ustaz dah mahal lah,
naik lagi 10,000. Tag naik 10,000. Saya kata ada tak orang beli? Ada Ustaz. Tak mahal lah. Nah, sebab harga berapa? Dia kata lebih kurang dalam 190,000. Oh, 190,000 murah lah sebab ada orang beli. Kitab harga RM54 orang tak beli sebab harganya mahal. Betul tak Ji? Sebab itu kita kalau pergi kuliah-kuliah di masjid apa semua, orang tak bawa kitab. Kitab pula tebal-tebal, berat nak bawa tu. Kalau jatuh kat atas kepala boleh meninggal. Jadi buatlah, ambil alternatif. Alternatif plan B lah, buat nipis-nipis macam ni ya. Tuan-tuan sedang jemaah rahimakumullah. Ya, saya ni tak mungkin dah biasa, dah kenal lah Ustaz Yusri bin Abdul Karim. Ya, Ustaz Yusri bin Abdul Karim, bab binnya sama dengan tuan imamnya. Bapak lain-lain, mak asing-asing. Ana Yusri bin Abdul Karim min biladil Kelantan Darun Naim. Sebut nama Kelantan tu begini. Hampa duk pandang aku lain macam lah. Tak ada lain macam, semacam aja tuan-tuan. Hari raya dah selesai, pilihan raya dekat akan datang. Mulut gatal, tak ada insurans nak cakap. Apa macam belanja awal semalam? Okey. Pencen ada naik lagi ke? Tak naik lah. Ada bonus ni? Ada. Berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, setengah bulan je. Setengah bulan masuk dalam tabung masjid habis. Alhamdulillah. Daripada tak ada langsung ya, alhamdulillah. Baiklah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak ikut perkembangan, tak sempat. InsyaAllah dalam surat khabar hari ni pun saya akan cuba tengok dalam web, cuba baca-baca, tengok-tengok. Jadi pagi ni kita tengok pada muka surat 16. Ya, muka surat 16. Tujuh amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahsia 7 tu sebab benda dalam ni semua saya buat 7. Saya pun tak buat kajian kenapa. Ya, kenapa Allah jadikan langit dan bumi ni 7 hari. 7 langit dan bumi, 6 hari langit, 1 hari bumi. Orang tanya saya, kenapa Ustaz? Mana aku tahu, kerja Allah, suka hati dia lah. Dia nak 7 hari ke sehari ke tak? Cuma ulama tafsir kata kerana Allah nak tunjukkan benda ni, dia nak buat tu secara sistematik, dia boleh buat berperancangan. Kenapa suratul Fatihah 7 ayat? Ya, dari sudut perubatan badan kita ini ada 7 atom. Ada 7 atom. Jadi bila kita baca suratul Fatihah, maka dia menstabilkan ke-7 atom yang ada di dalam badan kita ni. Ini antara lah orang buat kajian. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni pagi ni kita tengok 7 amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak, cuma kita kumpulkan itu je. Banyak sebab benda kerja buat yang kita nak buat hari ni, kita tak boleh lari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita berjaya dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, dia tak boleh lari tuan-tuan, dia tak boleh lari. Kita tak usah gunalah apa-apa teori pun. Orang datang jumpa saya bawa 3 buku ni. Sebab saya duk cerita saya nak jadi jutawan, bukan jutawan fakir, jutawan akhirat. Orang bawa 3 buku pada saya. Dia kata, Ustaz, cuba Ustaz baca 3 buku ni. Saya tengok buku apa, Pemikiran Donald Trump. Hebat buku tu. Yang kedua, Jutawan Senyap, Chef Lee. Yang ketiga, Irfan Khairi ke, jutawan internet. Dia kata, Ustaz cuba baca, tengok dalam ni. Saya kata begini, benda yang dibuat ni semua betul tapi tak tepat. Berani Ustaz? Bukan, sebab ini teori manusia. Teori manusia boleh berubah, dia tak sama dengan teori Allah. Saya teringat zaman dulu-dulu, saya baca dalam buku-buku zaman apa ni, Profesor Ulku Aziz. Bila dia nak naikkan martabat orang Melayu ni, dia kata mesti belajar. Nak belajar mesti badan sihat. Nak badan sihat mesti makan telur 1 hari 2 biji. Betul tak? Kita begini telur 2 biji dengan air Pepsi foto gelap tu. Ingat tak Ji? Nak bagi badan sihat. Itu dulu. Sekarang boleh Ji makan telur 2 biji sehari. Cuba makan. Doktor kata jangan, kolesterol. Tengok. Sebab belum penemuan. Buat kajian balik.
budak-budak pergi sekolah ni mengantuk, letih, lembam, tak proaktif kerana tidak ada makanan seimbang. Maka disuruh kalah menjual nasi lemak, makanan seimbang, letak sambal, letak timun, letak kacang, letak telur, ikan bilis. Dulu, sekarang tak boleh jual, jadi gemuk. Nampak? Ini teori manusia boleh berubah, tapi teori Allah Subhanahu Wa Taala dia tak berubah, tetap berada pada paksinya. Sebab itu kita apa cerita sekalipun, dia mau tak mau kita kena balik semula lah. Nah, kadang-kadang kita membombastikkan bahasa-bahasa, kita ambil pandangan daripada luar. Tak salah nak ambil tu, tak salah. Yang silapnya kita hari ni, Allah dah letak dah pada kita. Nabi dah tunjuk dah cara macam mana untuk kita mencapai kejayaan kehidupan dunia. Macam-macam sistem yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Cuma malangnya kita hari ini mungkinlah kedanggalan ilmu kita ataupun kesombongan kita untuk tidak mahu menerima pandangan-pandangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tengok sini 7 amalan Rasulullah. Apa dia? Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ya, kita bangun subuh tadi, ya, dapat menghirup udara segar pagi-pagi, sejuk kita udara pagi-pagi. Nah, ni berapa ramai yang belum bangun lagi ni? Nah, berapa ramai yang belum bangun, yang belum bangkit lagi? Nah, nak bangkit pagi ni bukan senang. Dan Allah puji, wabil asharum bil istighfar. Pada waktu sahur Allah puji orang yang pada waktu sahur itu dia bangkit beristighfar kepada Allah Subhanahu. Allah puji. Nah, dan kita ni kalau nak dapat pujian Allah, tengok apalah ya Allah nak. Nah, pagi Jumaat kita dengar Pak Imam baca, tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum. Nah, orang mukmin itu tatajafa, dia ringankan lambung dia, ringankan lambung dia untuk bangun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri-ciri orang mukmin. Dia bangkit malam, bangun pagi. Nah, duduk kita seorang-seorang, tuan-tuan, Allahu Akbar. Nah, kita puasa itu hari boleh. Nah, lepas puasa, bulan puasa baca Quran. Lepas puasa, innalillah. Nah, bulan puasa boleh bangkit pagi, tahajud. Lepas puasa, subuh pun terkejut. Nah, bulan puasa sembahyang tarawih. Lepas puasa, jangan duk tunjuk rajin lah, jangan main tarawih, mana ada. Nah, tahajud mana pergi? Tahajud je. Tahajud. Bulan puasa bukan main. Lepas bulan puasa, Nabi wasiat pada Abu Hurairah, jangan tinggal sembahyang tahajud, buat. Bukan susah pun. Bukan susah. Nak ikut cara Sayyidina Umar dia tidur dulu, dia bangkit malam. Nah, nak ikut Umar Ustaz, bukan tak boleh. Subuh pun terkejut. Okay, tak apa. Ikut Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sebelum tidur dia buat dulu. Abu Bakar ni bukan tak nak buat, kira malas lah. Habis nak ikut siapa je? Abu Bakar tak ikut, Sayyidina Abu Bakar tak ikut, Sayyidina Umar tak ikut. Habis ikut siapa? Kenapa ni? Aku senang je. Siapa? Ayah bin. Senang. Senang. Nah, dan bulan puasa boleh. Sebab saya takut, tuan-tuan, saya takut. Saya selalu baca ayat ni. Saya takut kalau lah ayat ini terkena kepada kita. Kalau tak kena, tak apa nak. Nah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhahkan wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Wa man a'rada, sesiapa yang berpaling daripada mengingati aku, Allah kata. Takut. Nah, dulu rajin. Nah, bulan Ramadan bukan main.
Bekerja nak sembahyang tarawih tu, nak muslimat tu, tak sempat nak buka puasa, nak masukkan telefon dalam beg tu, berlari, nak sampai kat masjid, telefon pula, bang datang masjid kejap, kenapa ni, saya kain semayang saya tak bawa. Itu beg, ingatkan kain semayang, rupanya kain selimut anak masuk dalam beg. Punya nak cepat tu, haru biru sungguh. Nah, bulan lepas je lah, paling lupa dah. Dia tidak boleh mengistiqamahkan, sentiasa melakukan ubudiah kepada Allah, yesterday, now and tomorrow. Aku pinjamlah sikit, takkan tak boleh sebut ke. Sentiasa. Dan siapa yang paling daripada mengingati aku, fa innahu ma'isyatan, sesungguhnya aku akan sempitkan kehidupan mereka. Ya Allah punya teori. Lupa kita, ghaflah. Orang Kedah kata ghaflah. Dia ambil bahasa Arab tu, wala takun minal ghafilin. Dia jadi bahasa dia ghaflah. Ghaflah betul hampa ni kata dia. Allah akan sempitkan hidup dia. Bukan setakat sempit dah. Wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Aku bangkitkan kamu hari akhirat nanti dalam keadaan mata yang buta. Allahu akbar. Mata celik pun belum tentu jumpa. Mata buta. Tak silap saya dalam surah Taha. Ayat. Aku bangkit kamu dalam keadaan mata yang buta. Oi, komplain dia. Orang jenis komplain ni tak boleh duduk diam. Nak komplain aja, la ilaha illallah. Aku jenuh. Dah. Tapi aku sabar je lah. Nah, orang lantik jadi timbalan Nazir tak boleh, tak ada, jadi ambil alih lah. Saya kata okey, Ramadan tahun ni kita buat 8 sudahlah bro. Orang tua-tua lama. Lepas tu Ustaz, kita buatlah kuliah sikit, ringkas-ringkas. Boleh. Nah, bila kita buat gitu, dia komplain pula. Bulan Ramadan ni Ustaz, kita nak semayang. Nah, tazkirah dah hari-hari dah. Habis duit masjid nanti. Nah, jadi kita buat 20 lah. Ni apa Ustaz ni? Pak nak ikut dia je. Okey. Sabar. Dah, sabar. InsyaAllah malam besok saya buat 20. Apa macam? Okey Ustaz, jalan. Malam besok aku buat 20. Habis 20 aku tengok dia tak ada. Patutnya dah kau buatlah. Saya pun panggil Haji. Mana Haji tak ada? Kan aku orang lain komplain pula, dah Haji suruh buat 20, aku buat Haji backing lah, aku belakang pula nanti. Ustaz baca panjang sangat. Dah. Lutut aku sakit dah ni, goyang ni. Macam. Okey, tak apa Haji. Esok saya baca pendek macam. Okey. Nah, aku tekan surah Ikhlas, aku potong 2. Tak dibuat dia orang. Tak kira. Nah, dah aku razih, siapa nak marah? Siapa suruh nanti aku? Anda pun nak pendek. Saya qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Tuan-tuan jangan buat ni. Jangan. Nah, aku dah orang dah tahulah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tengok. Tak ada juga. Lah. Ji, apa hal pula Ji? Malam kau kata aku panjang. Hari ni pendek. Kau tak? Laju sangat Ustaz. Pula dah. Tak sempat nak sujud rokok, Ustaz dah sujud dah kata dia. Lah, habis mana satu aku nak ikut ni. Nah, bukan zakat manusia je dia komplain. Allah pun dia komplain. Ya Allah cerita ni. Bukan aku cerita. Aku mana tahu kehidupan akhirat tu. Tak pernah pergi, belum lagi buat berlawatan sambil belajar. Belum, kalau pergi tak naik-naik dah. Belum pernah lagi. Nah, nampak duk mengantuk tu, jadi cerah mata sikit. Apa boleh? Kenapa ya Allah, kenapa?
Allah jawab senang je. Dulu kau lupa aku. Dulu kau tak ingat aku. Dulu hampa ghaflah. Nah, dulu hampa mangkuk hayun. Nah, hari ni aku lupakan kamu. Ada kita rasa tuan-tuan kalau Allah lupa kita? Ada rasa? Nothing. Nah, kita tak rasa Allah hilang daripada penglihatan kita. Kita tak rasa Allah hilang daripada pendengaran kita. Kita tak rasa Allah hilang daripada lisan kita. Apatah lagi tak rasa Allah hilang dalam hati kita. Nah, kalau hilang benda dunia, bukan main. Ni datang rumah saya. Nah, rumah aku ni dah jadi macam tempat apa kata orang, khidmat masyarakat dah. Bersusun susu, teh tu aku buat segera semua. Dia nak minum apa? Ustaz tanya, hang pilih nak mana? Air panas dah ada, semua dah ada. Nah, aku pula pengedar susu kambing. Yang duk jual depan tu, yalah tu. Nah, tuan-tuan, saya ambil kesempatan ini ucapkan jutaan terima kasih tuan-tuan yang telah memberi produk-produk keluaran saya. Orang marah aku berniaga, hampa marah-marah lah aku kira apa. Jadi alhamdulillah hasil itu tuan-tuan, hari ini saya berjaya membina pondok pengajian untuk orang dewasa. InsyaAllah lepas raya nanti saya panggil masuk 20 unit di sekarang tengah buat surau. Modalnya tak banyak, baru RM 2 juta. Nah, rumah aku siapa mengut? Abang, ada duit, buat sana, buat sana. Kelang, bang, kelang. Mati kita je, dia kerja ada. Kelang ada bang. Kahwin dengan abang dah 20 tahun dah. Belilah gelang bang. Oh ya. Kau nak berapa? Berapa kilo kau nak? Tak ada lah bang. Besar janggut udang. Okey lah bang. Okey. InsyaAllah abang beli. Sungguh kan bang? La ilaha illallah. Bila masa aku bohong depan kau, belakang tu lain cerita lah. Bila masa? Besok abang beli. Sungguh bang. Lah. Allah. Malam baru menega untung masa duduk abang. Sungguh bang. Allah sayang bang. Mah. Apa buat Haji? Nah, tapi bukan orang dalam masjid ni bukan ni. Ni aku cerita ni masjid Damansara sana. Ya, bukan masjid ni. Masa aku ceramah kat Damansara, aku cakap masjid negeri. Sama. Aku pergi sungguh ni pukul 9 besok. Bang nak mana bang? Beli gelang rantai lah kau nak. Ikutlah bang. Oh jangan, tak surprise. Biar bang beli. Okey bang. Jangan lama bang ya. Sejam lepas tu aku balik ni. Siap dengan kotak begini kotak. Allah banyaklah apa bang. Buka. Dia buka, nasib baik tak pingsan. Abang beli kat mana ni bang? Berapa banyak beli? Abang beli 2 kilo. Bang bang. Nuka kedai hardware tu kata. Nak pakai. Ingat senang nak jawab ke akhirat tu tak Ji? 4,500 kena jawab juga Ji. Apatah lagi kalau pakai yang 24 juta punya, lagi kena tanya.